Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Hakim. Lama Selamat pagi, kita tak Abizi. jumpa setelah Hakim bercuti, saya pun bercuti. Baik, Macam tak ada seperti kerja ya, biasa. bercuti semua. Okey, biasa dalam hari pagi kita nak kongsikan, kita nak recap semula antara perkembangan ataupun berita-berita yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Dan seperti biasa kita nak membawakan mengenai perkembangan COVID-19 di negara kita. Dan ini statistik kita nak kongsikan kepada anda semua. Okey, semalam Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Shah Abdullah ada memaklumkan laporan terkini mengenai perkembangan kes jangkitan COVID-19 di negara kita ini, di mana sehingga kini kita masih lagi mencatatkan angka 2 digit. Betul. Di mana semalam dilaporkan terdapat 11 kes baharu dicatatkan, di mana 6 kes melibatkan kes tempatan dan 5 melibatkan kes import. Tapi dalam masa yang sama, alhamdulillah setiap hari kita diberi kabar yang baik apabila kes sembuh 19 orang, tetapi yang membimbangkan kita di sini adalah apabila jumlah jangkitan ataupun jumlah kes yang masih aktif adalah 166 kes. Ini kes yang kadar keboleh jangkitannya sangat tinggi. Dan KKM seperti biasa, mana-mana kes yang melibatkan positif COVID-19 akan melakukan pengesanan kontak ataupun kontak tracing bagi dilakukan saringan, dan yang paling utama adalah mereka yang telah disaring sementara menunggu keputusan mereka perlu menjalani perintah kuarantin selama 14 hari. Itu perkembangan terkini berkenaan dengan kes jangkitan COVID-19. Dan untuk itu kita nak tengok dari segi jumlah pecahan di setiap negeri, dan di mana ini kita kongsikan map Malaysia dan di mana telah pun dilukis sendiri oleh KKM melihat kepada jumlah bagi setiap kes di setiap negeri. Dan terdapat 3 kes tambahan di negeri Perak, 4 kes tambahan di Selangor, 1 kes di Kuala Lumpur, dan 1 kes di Melaka, 2 kes di Johor. Dan itu melihat kepada kes-kes pertambahan 11 kes yang telah dilaporkan semalam. Dan itu melihat kepada kes statistik COVID-19 di negara kita. Dan seterusnya kita nak membawakan perkembangan, satu lagi perkembangan yang telah dinyatakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai mungkin sebelum ini ada yang menyatakan bagi mereka yang telah pun dijangkiti COVID-19, adakah kebarangkalian untuk mereka akan terkena lagi jangkitan pada the second time. Jadi ini telah pun diperincikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, yang beliau berkatakan setakat ini belum lagi mengesan kes jangkitan COVID-19 kali kedua di negara ini, dan bagaimanapun tidak menolak kemungkinan itu berdasarkan kajian respon antibodi individu yang pernah terdedah dengan COVID-19. Dan beliau juga menyatakan laporan dari China dan United Kingdom iaitu selepas 8 minggu antibodi akan berkurangan 3 bulan menjadi 17%, kita pula dalam 20%. Jadi kalau 20% IgG ada, besar kemungkinan 80% boleh dijangkiti semula. Dan selain itu katanya dengan respon antibodi pada tahap 20% sahaja, maka keupayaan vaksin perlu dipertingkatkan. Itu melihat kepada respon Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah apabila ditanyakan kebarangkalian untuk pesakit-pesakit yang sebelum ini pernah terkena jangkitan COVID-19, adakah mereka boleh dijangkiti untuk kali kedua. Baik, dalam masa yang sama, sementara kita masih lagi menunggu usaha seluruh dunia untuk mencari penyelesaian kepada jangkitan COVID-19 ini, iaitu dengan vaksin, adalah penting untuk kita terus mengamalkan langkah-langkah penjagaan kesihatan rapi, terus mengamalkan kebersihan diri, memakai pelitup muka dan juga penjarakan fizikal. Kerana apa? Kerana inilah satu-satunya pelindung kita untuk mengelakkan daripada dijangkiti ataupun mungkin dijangkiti untuk kali yang kedua. Kerana kita sebut maklum, virus COVID-19 ini menyerang tubuh, dan antara defense ataupun pertahanan yang kita ada selain daripada yang kita sebutkan tadi, penjarakan fizikal dan juga mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, adalah antibody kita. Betul. Iaitu sistem imun kita. Itu penting untuk kita mengekalkan tahap kesihatan yang optimum, sentiasa menjaga pemakanan, kebersihan, dan juga senang cerita gaya hidup sihat lah kan. Betul. Dan kalau kita nak tengok juga, sebelum ini pakar-pakar telah pun menyatakan mereka yang berisiko untuk dijangkiti COVID-19, pertama adalah mereka yang
mempunyai penyakit-penyakit yang kronik. Dan kedua adalah warga emas dan ketiga adalah kanak-kanak ataupun bayi. Dan tiga golongan ini adalah berisiko tinggi. Jadi ini adalah usaha kita untuk dapat mengelakkan COVID-19 daripada dijangkiti kita dan juga keluarga kita seteraka-rakan. Jadi apa usaha yang boleh kita lakukan adalah melalui penjarakan fizikal ataupun kita juga boleh memakai pelitup muka di tempat awam dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Dan dalam masa sama, satu lagi usaha yang cukup mudah sebenarnya untuk kita lakukan iaitu mematuhi perintah ataupun arahan pihak berkuasa untuk menjalani kuarantin di rumah. Ya, kerana betul. kita lihat bagaimana gagalnya ataupun tiadanya semangat kebersamaan untuk mematuhi peraturan ini seperti menjalani perintah kuarantin di rumah mengakibatkan wujudnya kluster-kluster baru seperti bagaimana bermulanya kluster Sibagangga di Kedah. Dan pihak berkuasa pastinya tidak akan membiarkan individu ini dibiar begitu saja, bawa naya jangkitkan orang ramai semua lepas tu senang-senang saja. Di mana ini di Kubang Pasu ya, pihak berkuasa telah pun memberikan compound kepada seorang wanita yang videonya tular sebelum ini memakai gelang merah jambu, bermakna individu ini perlu menjalani perintah kuarantin di rumah tetapi dia didapati keluar. Bila dah keluar, polis dapat kesan wanita ini dan dia kemudiannya di compound. Okey, wanita ini dikesan membeli barang ya di sebuah pasar raya. Ketika dia masih lagi memakai gelang berwarna pink, sepatutnya kena duduk kuarantin di rumah kerana kita tahu hanya ketua keluarga ataupun ketua rumah saja yang dibenarkan untuk keluar mendapatkan bekalan bahan mentah. Tapi di masa sama kita tidak tahu sebenarnya wanita ini adakah wanita ini sebenarnya ketua keluarga ataupun Mungkin ibu tunggal. Mungkin ibu tunggal. Tetapi yang paling penting adalah kesedaran untuk kita memahami betapa pentingnya untuk mematuhi peraturan ataupun arahan untuk menjalani kuarantin di rumah. Sekiranya betul beliau didakwa curi keluar daripada kawasan Tengkok ini, maka ini adalah satu perkara yang perlu dilihat oleh pihak penguatkuasa, dan di mana kalau kita nak ketahui dari segi tempat ataupun kawasan yang telah pun diiktiraf ataupun diisytiharkan sebagai Temco ini, ada SOP-SOP yang perlu diikuti oleh mereka, iaitu penduduk di kawasan Temco yang memakai gelang merah jambu hanya dibenarkan keluar kira-kira 1 kilometer dari kawasan terbabit. Dan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan Temco dilaksanakan di daerah berkenaan, katanya sebanyak 82 kompaun dikeluarkan kerana kesalahan ingkar kepada PKP, dan itu melihat kepada penguatkuasaan Temco dan juga PKPP di kawasan terutama di Kedah yang melibatkan kepada kluster Sibagangga itu. Dan dalam masa bersama bercakap mengenai soal tak patuh arahan ini, kadang-kadang kita ada kes yang kita tak patuh tapi ada kes kita tak tahu. Ini mungkin melibatkan penduduk yang gemar aktiviti fizikal, suka menikmati keindahan alam semula. Jadi bagus, tak ada masalah, kita galakkan. Tetapi kita sebab maklum dalam tempoh kita masih lagi dalam fasa PKPP ini, fasa pemulihan, di mana setiap sektor tu mula dibuka secara perlahan-lahan. Sektor pendidikan, sektor sosial, aktiviti sukan juga sudah mula dibuka secara perlahan, tetapi ada lokasi-lokasi yang masih lagi tidak dibuka kepada awam. Contohnya ini untuk orang kat Semenyih, mereka sebab maklum, tapi Betul. mungkin orang ni orang daripada negeri lain kot, tak pasti. Yang sebenarnya Bukit Beroga ini telah pun ditutup dan masih lagi tidak dibenarkan untuk orang ramai. Tetapi ada 28 sekumpulan 28 individu ini yang mendaki Bukit Beroga Semenyih. Mereka ini dikenakan tindakan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ini kata Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan. Tindakan itu dibuat ataupun tindakan mengkompaun mereka ini dibuat sesulang pemantauan yang dilakukan oleh Pasukan Pemantauan Ops COVID-19 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang pada 8 dan 9 Ogos lalu. Dan mereka ini umurnya, yang naik gunung ni umur 20 hingga 44 tahun. Mereka daki gunung tersebut, kemudian ditahan di bawah akta ataupun perundangan sedia ada, dan selepas itu di compound RM1,000. Dan kalau kita lihat kepada Bukit Beroga ni, salah satu bukit yang terkenal di negara kita, dan kalau kita tengok pun kepada route dia dan nak naik ke puncak tu, route dia agak sempit, tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan dengan melarang pendakian Bukit Beroga ini, kerana apabila route tu sempit, denai tu sempit, rapat,
Jadi apabila ramai orang, jadi ia akan menyebabkan tiadanya penjarakan fizikal, dan itu alasan yang digunakan oleh kerajaan untuk kita mengelakkan daripada penjarakan, atau kita mengelakkan daripada dalam keadaan bersesak dan sebagainya. Dan itu melihat kepada pendakian Bukit Berogar dan sebagainya. Dan ini satu lagi perkongsian yang kita nak kongsikan, dan di mana semalam juga Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha untuk mengurangkan beban rakyat khususnya golongan pelajar dan juga kumpulan berpendapatan rendah B40, dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata antara cadangan tersebut termasuk membenarkan pelajar memakai pelitup muka jenis kain, dan kata beliau fabrik yang dicadangkan juga mengambil kira kos bagi memastikan ia mampu dimiliki. Kita dengarkan apa yang diperincikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini. Kalau triply itu mungkin lebih mahal juga harganya. Pasal fabrik dia adalah fabrik tertentu yang diluluskan. Kita sekarang ni kita mencadangkan supaya kalau boleh tak kain biasa digunakan untuk menutup muka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mencadangkan supaya face shield juga boleh digunakan. Sebab face shield ini beli sekali tak perlu tukar hari-hari. Dia cuba boleh dicuci saja. Harga saya difahamkan tak mahal, RM2-3 saja. RM3 atau RM4 saja satu untuk face shield. Dan hari-hari boleh balik, boleh cuci balik. Besok dia boleh pakai lagi. Mungkin 2, 3, 4 bulan boleh pakai, sekali beli saja. Dan yang ketiga, asalkan tutup muka. Sebagai tutup muka, iaitu hidung dan mulut yang bahaya mengikut Kementerian Kesihatan. Jadi kita juga minta supaya mereka yang memakai purdah misalnya, adakah perlu atau tak perlu memakai mask lagi. Dia dah ada penutup iaitu kain purdah. Ataupun kalau di setengah-setengah negeri memakai kain selendang dan sebagainya boleh ditutup muka. Kain selendang, penutup kepala di setengah negeri, tutup muka menggunakan itu. Boleh atau tak boleh. Jadi inilah perkara-perkara yang sedang diteliti oleh Kementerian Kesihatan. InsyaAllah kalau dah diluluskan, kita akan umumkan. Baik, dan seterusnya kita nak bawakan perkembangan melihat kepada semalam terdapatnya satu isu besar melibatkan kepada penguatkuasaan negara kita, dan di mana kita kira hasil daripada aduan yang telah dikemukakan oleh salah seorang individu ini. Jadi pihak berkuasa nampaknya terus menjalankan penguatkuasaan terutamanya di Sungai Buloh. Apa cerita yang tu, Hakim? Oh, lepas situ Okey, kita semua maklum video yang ditularkan sebelum ini berkenaan dengan dakwaan seorang individu peniaga yang menyatakan bahawa
beliau dikenakan tindakan, tetapi peniaga-peniaga asing yang berniaga di situ, beliau seorang warga tempatan dan dikenakan tindakan, tetapi warga asing yang berniaga di sekitar kawasannya tidak dikenakan tindakan. Dan semalam kami pergi sendiri ke lokasi, wartawan kami Ridaudin Daud turun ke lokasi melihat sendiri apa ceritanya di Sungai Buloh ini. Dan apabila kami melakukan tinjauan, kita lihat di sana kemah-kemah yang biasanya ada berniaga di situ sudah tak ada, sudah tidak kelihatan lagi. Dan berdasarkan maklumat daripada penduduk, apa yang kita temu bual bersama penduduk sekitar, mereka menyatakan bahawa operasi tersebut dilakukan pada Ahad dan difahamkan kedai yang menjual buah milik warga asing yang sebelum ini juga turut dirobohkan pada hari sama. Dan biasanya kata orang kampung, kata orang kawasan situ, kawasan ini apa yang lihat seperti dalam visual ini adalah kawasan yang dipenuhi dengan peniaga asing yang membuka gerai-gerai, menjual buah-buahan, menjual pelbagai lagi lah barangan keperluan. Tetapi kali ini apabila kami buat tinjauan, ini sudah lengang kerana peniaga bimbang barangan mereka disita dan dirampas dalam operasi pihak berkuasa. Dan tinjauan Esrawani juga melihat ataupun mendapati gerai-gerai yang biasanya jual rokok seludup tidak beroperasi pada hari tersebut. Ini orang kata apa, kedai rokok Aceh lah. Biasa orang jual di tepi-tepi jalan rokok-rokok jenama yang kita sebut maklum dekat Malaysia tak masuk, kalau masuk pun mungkin tak bayar cukai. Betul. Sudah tiada lagi. Tapi itu yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam operasi yang berlangsung pada Ahad. Tetapi dalam masa yang sama juga penduduk juga membangkitkan isu kebimbangan, iaitu isu ada kedai mesin judi yang ditularkan dalam video yang sama juga individu tersebut. Tapi bila kami melakukan tinjauan melihat ke lokasi tersebut, mendapati bahawa premis tersebut tidak beroperasi. Kalau sebelum ini penuh dengan motor-motor berada di luar premis tersebut mungkin untuk main judi, tapi sekarang ini sudah tiada di kawasan tersebut. Itu yang kami lakukan tinjauan. Tetapi dalam masa sama juga kita lihat laporan berikutnya bagaimana individu tersebut namanya Muhammad Asri Hamid telah menemui Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador bagi menyampaikan sendiri maklumat tersebut, dan Ketua Polis Negara juga ingin mendengar ataupun mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh beliau. Ini gambarnya ketika ditemui, ini di-post ataupun muat ataupun kemas kini di laman Facebook beliau pada Isnin. Dan dalam masa sama, Ketua Polis Negara juga ada kongsikan satu hashtag. Betul. Hashtagnya adalah polis dan masyarakat berpisah tiada. Dan itu hashtag yang kita kena julang hashtag ini kerana ia dapat membangkitkan satu semangat patriotisme dalam negara kita. Apabila kita dan juga sentiasa bekerjasama dengan pihak polis, sentiasa bekerjasama dengan pihak penguatkuasa untuk kita bantras segala jenayah supaya negara kita menjadi aman dan makmur tanpa jenayah. Dan itu melihat kepada satu laporan yang berkaitan dengan pendedahan seorang individu ini, melihat kepada kedai-kedai yang tidak mempunyai permit dan sebagainya. Dan satu lagi berita yang kita ingin kongsikan, iaitu ini kata daripada Menteri Dalam Negeri yang memberi amaran untuk mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana anggota polis yang terbukti terlibat dalam melindungi pihak yang menjalani kegiatan haram yang jelas melanggar undang-undang. Dan Datuk Seri Hamzah Zainuddin menegaskan mereka akan dirujuk ke Jawatankuasa Disiplin dan diambil tindakan yang sewajarnya. Dan Hamzah turut menyeru pihak berkuasa tempatan PBT supaya bersama-sama polis bagi memastikan tiada ataupun tidak ada sebarang aktiviti pelanggaran undang-undang seperti perjudian, perniagaan perniagaan haram berjalan di kawasan tersebut. Dan beliau juga memastikan menasihati orang ramai untuk melaporkan kegiatan seumpama itu, dan kenalah dengan hashtagnya supaya kita dapat menaikkan semangat kita, iaitu hashtag polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, tapi ini juga menimbulkan satu persoalan kerana kita semua bermaklum, jika anda berada di lokasi-lokasi atau kawasan tertentu, kita melihat isu seperti dibangkitkan oleh saudara Muhammad Asri ini seolah-olah sudah menjadi rahsia terbuka. Mengapa seolah-olah pihak berkuasa seolah-olah tutup mata apabila kita juga sering melihat, malah kita juga pernah membeli di kedai-kedai warung-warung sedemikian. Jangan tipu Hafizi. Biasa beli kan? Saya tidak merokok.
Alhamdulillah. Tapi apa pun itu adalah tindakan yang akan dilakukan. Polis akan ambil tindakan tegas pihak-pihak yang melindungi kegiatan haram ini. Betul. Dan dalam masa sama juga pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM turut membuka kertas siasatan melihat kepada isu ini, di mana pasti ada sesuatu yang tidak kena. Betul. Something went wrong somewhere sehingga kegiatan ini berlaku. Bila didedahkan baru nak buat operasi. Ini satu perkara yang perlu dilakukan sejak sekian lama dahulu sebenarnya. Tapi apapun, jika anda ada sebarang maklumat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang anda rasakan salah, laporkan kepada pihak berkuasa, tetapi dalam masa sama lindungi dan jaga keselamatan diri anda. Baik, kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Silakan Hafiz. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Kita nak recap semula perkembangan ataupun berita-berita yang menjadi tumpuan di astroawani.com, dan ini satu berita yang kita ingin kongsikan di mana Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Jalan Simon berkata cuaca panas normal dan diramal berterusan sehingga September ini, dan katanya cuaca panas yang melanda negara sejak kebelakangan ini merupakan cuaca yang biasa berlaku dalam musim monsun barat daya, dan beliau berkata situasi ini berlaku berikutan angin monsun barat daya kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimanapun beliau berkata pihaknya tidak menjangkakan negara akan berdepan dengan situasi El Nino maupun La Nina dalam tempoh ini. Dan kata beliau, pada masa ini kita mengalami monsun barat daya. Kebiasaan pada musim ini secara relatifnya memang akan berlaku cuaca panas berikutan kurangnya taburan hujan dan sebagainya. Namun bermula minggu ini, kata beliau, monsun barat daya sudah kembali normal dan angin bertiup dari barat daya sudah mula menyebabkan negara mengalami hujan yang kurang dan rasa panas daripada biasa. Dan namun dalam tempoh sekarang, katanya, keadaan hujan juga akan berlaku tetapi agak berkurangan menyebabkan cuaca lebih kering berbanding pada Jun dan juga Julai lalu. Jadi apabila adanya cuaca panas ni melanda negara kita, menjadi keutamaan kepada penguatkuasa semua adalah untuk kita mengelakkan daripada pembakaran terbuka. Kerana kita tahu apabila cuaca panas ini banyak hutan-hutan ataupun daun-daun yang makin kering dan sebagainya mudah terbakar. Jadi mengelakkan untuk kita melakukan pembakaran terbuka untuk menyebabkan keadaan yang lebih teruk berlaku kepada negara kita. Dan dalam masa yang sama, selain kita tidak melakukan pembakaran terbuka, bila cuaca panas ni, benda yang paling kita perasan adalah malam-malam susah nak tidur kan. Kadang terpaksa mandi 2-3 kali, ada yang pakai penyejuk ataupun penghawa dingin di rumah untuk menyejukkan tubuh badan kita untuk mudah tidur ataupun untuk keselesaan. Dan kami nak bawakan kepada anda ada 5 tips. Ini boleh cubalah. Tips ni biasanya berkesan, tapi tak tahulah, mungkin lain orang lain gayanya. Yang pertama, kalau kita rasa cuaca panas dan kita susah nak tidur, kita boleh cuba satu perkara yang paling mudah. Elak tidur siang. Oh, macam tu. So malam boleh tidur lain lah, boleh tak tidur tidur petang. lain. Kalau tidur petang, tidur lepas asar contohnya. Malam tak boleh tidur kan, pasal pagi lambat kan. Itu contohlah kan. Itu satu pertama. Yang keempat lagi? Lagi 4, kita teruskan rutin. Kalau kita dah biasa dengan rutin tu, dia macam kontradik dengan poin pertama. Kalau kita biasa tidur siang, nak teruskan rutin. Dan jangan minum kopi bagi mereka yang tak tahan kepada kopi, kafein dan sebagainya. Dan itu melihat kepada cuaca di negara kita, jangkaan ataupun ramalan cuaca. Dan Ada kita lagi nak teruskan lagi kepada 3 tips. 3 tips kita kongsi Twitter Hakim boleh? Suhu bilik, pastikan suhu bilik sesuai, sejuk, cadar yang nipis. Lepas tu yang paling penting, kena tenang lah. Nanti kan panik pula, tak boleh tidur kan. Okey, kita nak beralih ke laporan seterusnya, laporan antarabangsa. Ini laporan antarabangsa di negara yang panas. Panas kerana pelbagai pergolakan politiknya dan juga keselamatan. Kita nak pergi ke negara di Lubnan. Kerana kita bermaklum pada Selasa minggu lepas berlaku letupan kuat yang dikibatkan oleh sebuah kilang yang menyimpan amonium nitrat iaitu baja di sebuah negara yang sudah sedia bergelut dengan pelbagai isu ekonomi dan sebagainya. Dan ini menyebabkan wujudnya
tunjuk perasaan dan desakan untuk kerajaan sedia ada dirombak atau melakukan reformasi yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri Lubnan Hisham, maaf apa nama dia? Hassan Diab. Hassan Diab yang meletakkan jawatannya. Dan peletakan jawatan itu berlaku ketika orang awam berang dengan bencana yang didakwa akibat salah pengurusan dan juga perbuatan rasuah. Dan dalam ucapan ringkas yang disiarkan melalui televisyen, Hassan menyatakan beliau mengundurkan diri agar dapat bersama rakyat dan berjuang untuk perubahan bersama mereka. Dan sebenarnya turut meletak jawatan lebih awal adalah barisan kabinet beliau. Dan beliau yang menganggap letupan itu sebagai malapetaka juga berkata dia sudah hilang harapan dengan kerajaan. Justru beliau faham mengenai keperluan untuk berlaku perubahan daripada permintaan rasuah dan berniat jahat broker dan rombakan bagi menjadikan Lubnan sebagai sebuah negara yang mempunyai keadilan dan juga ketulusan. Gentle lah dia ni. Itu yang mungkin itu tindakan terbaik untuk dilakukan. Dan kita bagaimanapun dari segi sudut kemanusiaan, Malaysia juga sedia menghantar bantuan, pelbagai jenis bantuan kepada Lubnan, kerana kita sebab maklum pasukan tentera kita Malbat juga berada di Lubnan bagi misi pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Betul. Masih lagi berada di sana, alhamdulillah tidak terkesan dengan kejadian letupan tersebut dan bersedia bersiap siaga untuk menghulurkan sebarang bantuan. Itu ceritanya di Lubnan. Kita nak beralih melihat kepada situasi di Amerika Syarikat. Ini Amerika Syarikat sebuah negara yang menggelarkan diri mereka sebagai polis dunia, tapi dalam masa sama ada beberapa perkara yang mungkin agak janggal bagi kita. Di mana ketika ini pihak berkuasa di Amerika Syarikat mereka sedang gusar runsing dengan trend terbaru di Amerika Syarikat itu, iaitu trend untuk minum cecair pensanitasi tangan. Hand sanitizer itu dia minum. Nama pun hand sanitizer tapi dia letak dekat dalam mulut pula dia minum. Setakat ini ada 4 kematian dicatatkan di Amerika Syarikat. Kemudian biasalah antara sintomas masalah kesihatan awal apabila mereka minum hand sanitizer itu adalah sawan ataupun ada masalah gangguan penglihatan. Silakan Hafizi. Dan ini melibatkan kepada 4 kematian telah pun dicatatkan di negara itu, dan selain beberapa kes di mana mangsa mengalami kesan sampingan gangguan penglihatan dan sawan, apa yang Hakim katakan. Dan sebelum itu agensi berkenaan mengeluarkan amaran kepada orang ramai tentang bahaya bahan tersebut. Dan sepanjang Jun lalu 15 individu di Arizona dan New Mexico dimasukkan ke hospital kerana keracunan metanol selepas minum cecair pensanitasi tangan berasaskan alkohol. Kita tak tahu sama ada mereka ini mendapat maklumat dari mana. Kita kira memang WHO tidak langsung mengeluarkan arahan berkenaan untuk kita memastikan diri kita ini bebas daripada COVID-19 dan sebagainya. Mungkin ini ada tafsiran-tafsiran mereka sendiri dan kita perlu memandang serius perkara-perkara ini kerana akan membahayakan kepada kesihatan kita. Dan itu saja sempat yang kita bawakan. Maklumat seperti ini pun kadang juga banyak berlaku tular di negara kita kan. Apabila wabak COVID-19 ini mula tercetus, ada yang minum air kunyit lah, minum apa dan sebagainya, banyak lah. Tapi apa-apa kita perlu mengikut panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sekian saja Awal Ni Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Rosila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.